قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaannya, taufiknya serta hidayahnya, memberikan kepada kita kesempatan di awal-awal pagi ini dalam keadaan kita baru bermula hari kita setelah mana kita telah pun dihabiskan hari kita pada waktu semalamnya. Maka bermula hari kita hari ini dengan kita mulakan dengan menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudiannya kita berada dalam keadaan beriktikaf, berada dalam majlis ilmu. Maka itu memulakan permulaan yang baik pada hari ini. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bertasbih kepada Allah, kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya memulakan hari ini dengan baik. Maka jagalah sepanjang hari ini. Jagalah sepanjang hari ini. Bila bermula dengan baik, biarlah pengakhiran hari ini pun dengan pengakhiran yang baik. Berhati-hatilah dengan kehidupan, kerana setiap detik kita hidup, setiap perjalanan kita hidup, terdedahnya kita kepada dosa, terdedahnya kita kepada pelanggaran perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi permulaan hari yang baik, teruskan dengan kebaikan. Jagalah hati-hati kita ini tuan-tuan, supaya tak terjebak dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tak suka kita buat. InsyaAllah pada pagi ini kita nak guna pakai waktu yang masih lagi Allah Ta'ala bagi kita baki kehidupan. Allah bagi kita baki kehidupan, sisa-sisa kehidupan, ataupun baki kehidupan lagi. Ada sikit belen-belen hidup ni. Tak kira berapa umur kita pun, muda ke, berusia ke, ataupun tak berusia ke, yang merasa muda ke, tak kira siapa-siapa pun, maka dia kena jadikan hidup dia sentiasa berbaki. Ada sikit lagi, jangan kata banyak lagi, ada sikit lagi. Sebab sikit itu kerana setiap detik itu adalah baki hidup. Setiap saat, setiap denyutan jantung tu adalah merupakan baki hidup. Berhenti jantung tu tuan-tuan, tak ada baki dah, tak ada apa dah. Sebab itu guna pakai setiap saat itu, setiap detik itu, untuk kita memanfaatkan kehidupan, memanfaatkan umur. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, 2021 pun nak habis dah, 2022 nak mai dah. Pejam celik tuan-tuan. 2020 jalan lagu tu ya dengan PKP. Masuk 2021 jalan lagu tu juga dengan PKP tuan-tuan. Dan akhirnya nak masuk lagi dah 2022. Wallahu a'lam apa yang akan berlaku selepas ini. Sebab itu Allah mengajak kita pada waktu ini, masa sebelum PKP kita hura-huri, masa PKP kita terhenti semua benda. Allah nak ajak kat kita supaya berhati-hati dengan hidup ini dan guna pakai peluang dan ruang yang masih lagi ada. Jangan tak pandai ambil peluang. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan berbincang pada pagi ini berkaitan dengan al-kabair. Kita akan berbincang tentang al-kabair. Apa itu al-kabair? Al-kabair, kalau biasa duk dengar, biasa kita dengar adalah kabir, besar. Apatah lagi tiap-tiap hari kita sebutkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tetapi tuan-tuan, perkataan kabir ini besar, akbar itu maha besar, kabair itu dia lari banyak, dan dia bukan makna apa. Kabair itu bermakna dosa-dosa besar. Jangan duk pergi kata ke orang Arab main seorang Arab, biasanya orang Arab ni tuan-tuan, dia main syekh-syekh besar ni, kita panggil dia syekh kabir. Ni syekh besar ni, syekh kabir ni, syekh besar ni, orang alim besar ni, kita panggil syekh kabir. Jangan tersilap panggil kat dia, habis sebut syekh kabair.
Bang kata Syekh Kabair, dia pun penampang sudah. Sebabnya Syekh Kabair maksudnya apa? Dia ni Syekh dosa besar. Sebab Kabair itu nama khusus kepada dosa besar. Baik tuan-tuan, apakah definisi dosa besar? Apakah maksud dosa besar? Kita dah sebut dosa ya. Tuan-tuan, kita akan berbincang tentang kabair ini daripada karangan Al-Imam Al-Zahabi, Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman Al-Zahabi, ataupun lebih dikenali dengan Imam Al-Zahabi. Kita akan berbincang tentang kabair. Beliau mengarang kitab, dia susun penyusunannya itu mengikut turutan panjang tuan-tuan, dan banyak turutan-turutan dosa dalam kitab beliau. Namun kita akan berbincang mukhtasar, yakni ringkasan kitab ini. Kita akan masuk beberapa dosa-dosa besar yang kita akan berbincang nanti. Baik tuan-tuan, apakah itu dosa besar? Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tiada permusuhan kecuali terhadap orang zalim. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan yang paling mulia dan imam kepada orang-orang bertakwa, juga kepada seluruh ahli keluarga baginda dan para sahabatnya. Kitab ini membahaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa-dosa besar dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian dosa besar ataupun al-kabair adalah semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta athar daripada para salafus salih. Ni pengertian dosa besar. Allah menjamin bagi siapa sahaja yang menjauhi dosa-dosa besar dan perkara yang diharamkan akan diampunkan semua dosa-dosa kecil yang dilakukannya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan ampun kesalahan-kesalahan, yakni dosa-dosa kecil kamu, dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni syurga. Yang ni janji Allah kepada orang yang memang mengelak daripada buat dosa besar. Dosa kecil ni tuan-tuan, kita akan terpalit apabila kita tidak berhati-hati. Tetapi dosa besar jelas dan terang. Jelas dan terang. Kita akan tengok tuan-tuan satu persatu apa dosa besar. Dan kadang-kadang kita merasakan tu biasa, tapi itulah dosa besar. Kita takkan, mungkin ada benda yang kita akan bincang nanti, kita tak merasa pun macam dia ni dosa besar pun, tak rasa pun, tetapi ia merupakan dosa besar. Tuan-tuan, antaranya apa? Kita bincang saat kita tengok benda yang paling asas sekali. Antara benda yang hari ni orang tak rasa dosa besar, apa dia? Paling jelas, ramai orang tak rasa dosa besar dan dia rasa macam tak perlu taubat pun. Cukup kalau kata aku buat lagu ni, aku buat balik lagu ni, maka cukup dah kat aku, maka aku tak perlu buat apa dah. Bila sebut dosa besar, dituntut ke atas dia untuk bertaubat, dan ada beberapa syarat untuk dia bertaubat. Maka tuan-tuan, antara dosa yang hari ni yang kita sangat-sangat pandang biasa, tetapi dia merupakan dosa besar, dan turutan Imam Zahabi letakkan nombor 2 selepas daripada syirik kepada Allah. Dosa paling besar, paling teruk sekali, syirik kepada Allah. Satu dosa yang sangat besar yang kita buat tak tahu. Bahkan ahli keluarga kita kalau seorang minum arak ke, kita marah. Jadi tekpik kita cukup benci. Kalau dia tu berzina ke, atau sangkut berzina ke, berbalik main boyok porok-porok main kat kita, kita cukup marah, tuan-tuan. Tapi kita tak pernah larang anak kita, ahli keluarga kita, apabila dia tinggal solat. Sedangkan solat itu, tinggal solat, dia dosa besar tuan-tuan. Selepas syirik kepada Allah, Imam Zahabi letakkan dosa besar nombor 2 adalah tinggal solat. Dia jauh daripada arak, jauh daripada riak, jauh daripada semua.
Duduk nombor 2 adalah tinggal solat. Tapi yang tu lah cukup hari ni tuan-tuan. Tu sudut kira banyak lah. Kita kira dalam Korea kawasan kita cukup. Berapa ramai hari ni pagi ni tinggal sembahyang subuh. Berapa ramai. Dan mak bapak buat relax, buat tak tahu. Buat macam tak ada apa-apa. Kan, buat macam tak ada apa-apa. Buat macam tak ada apa. Tuan-tuan, mencuri kita tahu berdosa. Rasuah kita tahu dosa, memang dosa besar. Tapi yang benda yang besar, yang syaitan telah pun tutup mata kita ni sampai tahap kita tak nampak benda ni, adalah meninggal solat. Meninggalkan solat itu dosa yang sangat besar. Tetapi yang itulah benda yang kita paling buat tak tahu, rasa macam common, macam dah biasa orang. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, Allah berfirman lagi, walladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan yang keji, dan apabila mereka marah disebabkan perbuatan yang tidak patut terhadap mereka, mereka memaafkannya. Baik. Seterusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Qala syirku billah والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا وتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات. Jauhilah kamu 7 perkara yang membinasakan. Ijtanibus sab'a mubiqat. Jauhi kamu 7 benda yang paling besar dan paling membinasakan kamu. 1. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, qila ya Rasulullah wa ma hunna? Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah 7 benda tu? Qala, maka Rasulullah menjawab, asyirku billah. Nombor 1 sekali ialah syirik. Syirik kepada Allah. Nombor 1 syirik kepada Allah. Wasihru. Nombor 2-nya adalah sihir. Syirik nombor 1, nombor 2 buat sihir. Nombor 3 ialah apa? Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Pi bunuh orang dengan apa benda yang diharamkan Allah untuk kita bunuh. Ada benda dihalalkan kepada kita untuk kita bunuh, macam perang fisabilillah, dihalalkan darah musuh untuk dibunuh. Ataupun orang yang dikenakan hukuman had, hukuman hudud, yang dikenakan hukuman hudud sampai bersabit dengan dipancung kerana dia bersabit kesalahan dengan kena pancung. Maka dihalalkan darah kepada kita untuk buat demikian. Tetapi yang dikatakan ini kita pergi ambil nyawa orang, kita pergi bunuh orang dengan perkara yang bukan dengan hak dia. Wa aklul malil yatim, makan harta anak yatim. Wa aklur riba, makan riba. Kemudian meninggalkan medan perang. Wa tawalli yaumaz zahfi, tinggal medan perang. Wa qadhful muhsinat, tuduh wanita yang beriman lagi beriman bahawa dia itu berzina. Tuduh orang beriman ni lagi baik lagi, orang tu baik tapi tuduh dia berzina. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, benda-benda ni kita akan bincang satu persatu supaya kita tahu bahawa benda ni kita buat, apa yang boleh terpalit kepada kita benda-benda macam ni. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dosa-dosa besar itu jumlahnya lebih dekat kepada 70 dari kepada 7. Maknanya tuan-tuan, Ibnu Abbas kata 70, bukan 70 duk ada. Banyaknya dosa-dosa besar. Demi Allah, ucapan Ibnu Abbas adalah di atas benar adanya. Hadis sebelumnya tidaklah membatasi jumlah dosa-dosa besar. Pendapat yang benar dan dilandasi dengan dalil menyebutkan bahawa sesiapa pun yang melakukan dosa yang dikenakan hukuman had di dunia seperti membunuh, berzina, mencuri ataupun pelakunya mendapat ancaman, kemurkaan serta laknat dari Nabi Muhammad SAW di akhirat, maka perbuatan itu termasuk dalam dosa-dosa besar. Harus diterima pula bahawa dosa-dosa besar yang satu lebih besar dibandingkan dengan yang lain, padahal pelakunya kekal di neraka dan tidak akan diampuni selama-lamanya. Orang yang buat dosa besar
jika dia tak bertaubat, tak kembali semula kepada Allah, sorry to say, dia akan berada dalam neraka. Memang dia akan dikenakan hukuman dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini ancaman yang Allah bagikan kepada orang yang tak berhati-hati dengan dosa. Sebab itu di awal-awal pagi tadi saya kata apa di awal-awal tadi, kita mula hari dengan baik, jaga tuan-tuan, berhati-hati. Biarlah sepanjang hari ini baik belaka. Jangan sampai terpalit dengan sesuatu yang boleh mengundang kita kepada terpalitnya dosa besar ni, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Dosa yang pertama, bincang pagi ni tuan-tuan, dosa yang pertama, nombor 1, first punya dosa. Tuan-tuan, okey ke kita bincang pagi-pagi tentang dosa? Okey ya? Okey ya, kan? Daripada bincang benda-benda lain, kita bincang dosa-dosa. Hati-hati tuan-tuan, berhati-hati dengan dosa ni. Baik, dosa yang pertama, nombor 1, mensyirikkan Allah. Nombor 1, syirik kepada Allah. Sebesar-besar dosa ialah dosa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa jenis ni terbahagi kepada 2 bahagian. Dosa jenis apa? Dosa menyekutukan Allah ada 2 bahagian. 1, menyamakan kedudukan sesuatu makhluk dengan Allah, serta menyembah selain daripada Allah. Contohnya, seseorang menyembah batu-batan, menyembah pokok-pokok, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah para nabi, menyembah orang alim, menyembah bintang, sembah raja, sembah pemerintah. Inilah yang dimaksudkan sebagai sebesar-besar syirik, seperti yang telah pun disebutkan dalam Al-Quran. Nombor 1, syirik jenis ni terang-terang dia pergi sembah apa ke? Dia pergi sembah sesuatu yang bukan Allah, maka itu dikira sebagai syirik nombor 1. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia akan mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa-siapa yang dikehendakinya. Yang disebutkan pada ayat ini, yang kata tak diampunkan dosa itu adalah syirik jenis ini. Maknanya tuan-tuan, dia terkeluar terus daripada Islam. Dia pergi sembah sesuatu yang bukan daripada Allah. Dia pergi sembah pokok, dia pergi sembah pokok ni matahari. Automatik tuan-tuan, dia bukan lagi, dia dah keluar daripada Islam terus. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, ada orang tanya, ustaz, ada orang duk pergi buat apa, duk pergi ambil nombor ekor. Dia pergi ambil nombor ekor, dia duk pergi apa, dia panggil apa, ya pak pung apa, dia panggil, ada satu istilah orang duk pergi cari nombor ekor. Dia pergi cari nombor ekor, dia pergi bawa pergi duduk kat pokok mana ke, pergi duduk kat kubur mana, tuan-tuan, dia pergi minta. Dia pergi minta dekat situ. Dia pergi minta dekat tokong tu, dia pergi minta dekat kubur ke, dia pergi minta dekat pokok ke, dia pergi minta dekat telaga buta ke. Tuan-tuan, dikira lagu mana? Sama tak? Asyirku billah, syirik. Syirik tuan-tuan, dosa pertama memang hampir tujuan, memang syirik dah. Hampir ambil benda tu dan pergi minta pada benda tu. Nombor 2, memang kerja hang buat tu adalah untuk cari benda yang haram. Terpalit semua dekat dia tuan-tuan. Berdosa besar, bahkan dia syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mensyirikkan Allah dengan sesuatu itu adalah sesuatu kezaliman yang besar. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang mensyirikkan Allah, maka pasti Allah akan haramkan untuknya memasuki syurga,
dan tempatnya adalah dalam neraka. Maka tiadalah bagi orang-orang zalim itu sebarang penolong. Siapa buat perangai lagu ni zori, tak ada tolong-tolong dah. Syurga tak ada, neraka lah kata pang. Baik tuan, ayat-ayat yang membicarakan berkaitan hal syirik ini amatlah banyak. Telah sahih daripada perkhabaran Imam Bukhari dan Muslim bahawa Nabi SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair thalathan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an faqala ala wa qawlu dhur. Qala fama dhala yukarriruha hatta qulna laytahu sakata. Maukah kamu aku tunjukkan dosa yang paling besar? Nabi kata, nak dah aku tunjukkan apa? Satu, dua, apakah dosa paling besar? Baginda mengulangi pertanyaan itu 3 kali. Nabi kata, 3 kali Nabi ulang, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Nak dah aku beritahu kat kamu dosa paling besar? Tuan-tuan, lalu para sahabat jawab, qalu bala ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah, sudah tentu, sudah pasti, ya kami mau. Baik, apa jawapan Nabi? 1, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Nombor 2, wa uququl walidain, kamu derhaka kepada mak bapak kamu. Kamu derhaka kepada mak bapak kamu. Kemudian tuan-tuan, wa jalasa wa kana muttaki'an faqala. Kemudian Nabi pun duduk dengan keadaan muttaki'an, duduk dalam keadaan duduk rapat sambil mengatakan lagi. Nabi duduk terus, Nabi terus sambung cakap Nabi, faqala ala wa qawlu dzur, awas kamu daripada bercakap bohong dan menjadi saksi palsu. Qaulu dzur ni cakap bohong dan jadi saksi palsu. Jangan jadi benda bohong, benda orang tak buat habis mengaku kata orang tu buat. Kita selalu pakai perkataan depa kata. Yang ni perangai cukup tak elok, perangai cukup huduh piang tuan-tuan. Siapa cakap kang? Dahlah duduk dengar-dengar lah, duduk dengar-dengar lah depa lah duk kata. Depa tu siapa? Janganlah depa-depa lah, duk dengar-dengar lah orang duk kata. Depa duk kata lah kang, hang bukannya hari tu kata masuk dalam sat ah? Dalam mana? Masuk dalam penjara sat ke? Siapa cakap kang? Depa lah duk cakap-cakap. Depa tu mana? Dah duk dengar-dengar lah orang kata. Dengar-dengar orang kata. Siapa cakap? Tuan-tuan, kita cakap tak jelas tuan-tuan. Last sekali benda tu fitnah. Benda tu fitnah. Saya pasti tuan-tuan semua orang pernah kena benda ni. Pernah kena ayat-ayat angin tau, ayat angin. Dia main kuk angin ni, dia main cerita lagu tu. Habis tu siapa cakap? Depa lah duk kata. Depa tuan. Sampai ke sudah jawapan tak ada. Last sekali duk korek siapa lah mula-mula buat cerita ni tuan-tuan. Duk korek. Jumpa pergi tanya kat dia, ada saya pun dengar depa kata. Depa juga kata. Sampai ke sudah tuan-tuan, depa, baik duk diam terus senang. Inilah tuan-tuan kehidupan kita. Kita akan terpalit dengan benda-benda lagu ni. Bila kita orang yang cepat sangat menyampaikan benda yang kita tak sahih. Hari ni handphone kita kan tak dan tengok sumber apa-apa ni, tekan copy paste masuk terus jalan, tak dan apa-apa lagi. Jabatan ke kok lah satu sumber yang kata benda tu sahih keluar betul. Tak ada tuan-tuan, tak ada hitam putih memang. Dia copy paste masuk jalan terus rak masuk jalan. Saat kita sebab habis tersebab dah, tiba-tiba keluar fake news. Elok dah, sampai merantau dah tuan-tuan. Satu dunia dah dah dapat benda tu. Hati-hatilah, zaman ini, zaman akhir zaman ni memang fitnah di hujung jari ya. Fitnah di hujung jari, penipuan di hujung jari. Baik. Yang nombor dua,
Termasuk dalam perbuatan syirik juga. Tadi yang pertama ni terang-terang syirik dah. Nombor 2, termasuk dalam perbuatan syirik juga ialah riak. Riak tu syirik tau. Syirik ya. Mempamerkan kebaikan bagi tujuan dipuji manusia dalam melaksanakan amal ibadah. Siapa ada syirik ya? Pasal apa riak dikira syirik? Hang buat benda baik untuk apa? Apa tujuan kita buat benda baik? Ambil duit, bubuh dalam tabung, usah lain dulu. Usah lain dulu, tengok siapa-siapa ada, buat keluar lebih sikit, bubuh. Tujuan dia apa? Supaya orang tahu kata dia bubuh duit lebih. Satu. Nombor 2, apa jua jenis ibadah? Apa jua jenis ibadah dengan tujuan agar dipuji manusia? Syirik. Kerana dia itu ada sifat riak. Sebab apa tuan-tuan? Kita bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, kita buat untuk Allah. Kita bukan buat untuk manusia. Anything, sikit pun, walaupun secubit pun kebaikan kita buat lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, di hujung tu ada lillahi ta'ala, kerana Allah. Tiba-tiba ada perkataan lain pula, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup aku, mati aku, semua kehidupan aku kerana Allah. Tiba-tiba ayat tu, inna salati, solat aku, mati aku, hidupku, di hujung tu linnas, kerana manusia. Tak jahanam, tak rosak, binasa lah tuan-tuan. Rosak amalan kita, rosak pahala kita, rosak perbuatan kita tuan-tuan. Tak ada benda-benda baik dah kat situ. Sorry to say, amalan itu akan terhapus habis. Bahkan bertambah dosanya atas syirik dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis tuan-tuan, jahanam dia, rosak dia. Baik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa-siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya pada hari kiamat, hendaklah mengerjakan amalan baik serta janganlah menyekutukan Allah dengan apapun dalam melaksanakan ibadah. Nampak tak tuan-tuan? Ayat ni tuju kepada orang yang terbiasa dan memang cari kebiasaan untuk buat amal ibadah untuk manusia. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, pagi ni kita main masjid, kita main bangkit pagi-pagi, tengah sedap orang tidur, malam tuan-tuan duk hujan renyai-renyai. Pagi ni pagi paling sedap tidur, paling best. Tiba-tiba tuan-tuan main pagi-pagi ni tuan-tuan, tujuan kita main lah apa? Aku nak memulakan awal pagi aku ni dengan menghadapkan diri kepada Allah. Biarlah mula hari aku dengan menghadapkan kepada Allah. Tuan-tuan, tujuan ni tuan-tuan menyebabkan kita dipandang baik, dipandangkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, katalah saya main pagi ni, pasal apa Ustaz Yusuf main pagi ni? Pagi ni Ustaz Yusuf main pasal dia nak main mengajar. Lepas nak mengajar, dia nak tunjuk kat semua orang kata dia pandai, kata dia bagus. Dia nak main mengajar, kata apa? Nak beritahu semua orang, aku dah boleh baca kitab, mampu-mampu mana reti. Kalau begitu tujuan Ustaz Yusuf wal jahannam wal lingkup terus. Pasal apa? Pasal tujuan itu bukan untuk ibadah lagi. Sedangkan benda yang kita buat, membaca sesuatu yang baik daripada Nabi, nak mengajar, nak belajar, duduk dalam majlis ilmu, benda tu benda yang sangat dituntut. Tiba-tiba kawan ni buat leceh, ustaz ni pergi buat leceh, tuan-tuan main dengar elok dah, dia ni buat leceh. Tuan-tuan, orang ni tuan-tuan tak guna sedit pun, tak guna sedit pun dalam dunia, tak guna sedit pun untuk urusan akhirat. Sebab tu tuan-tuan, biarlah kita datang, kita main dengan tujuan agar diberikan kemuliaan kepada Allah, cari kasih sayang Allah, cari rahmat Allah, jangan cari kemurkaan Allah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, maka syirik nombor 2 ni paling bahaya sebab kadang-kadang kita tak sedar. Nombor 1 tahu dah terang-terang, nombor 2 ni berhati-hati. Hati-hati tuan-tuan. Tambah macam kita lah,
tambah kita ni, kita duk buat kerja, tuan-tuan duk buat kerja, saya buat kerja, kita buat kerja agama, kita buat kerja ni, lagi banyak benda yang kita kena berhati-hati. Hati-hati tuan-tuan. Setan cukup syok orang macam kita ni. Setan cukup syok orang macam tuan-tuan, macam saya ni, tuan-tuan cukup, setan cukup syok. Pasal apa? Orang-orang ni lah yang aku punya mangsa orang-orang ni. Dia nak bagi lingkup orang yang dah sedia lingkup, buat apa? Yang belum lingkup ni aku nak bagi lingkup. Ni tujuan syaitan. Sebab tu tuan-tuan, syaitan cukup tak suka orang bercerita bab ni, tak suka. Sebab dia punya tujuan dia, objektif dia akan rosak. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga kita mengambil manfaat dekat luar. Kau duduk cerah dah. Takut tuan-tuan pun cerah masa depan, mata-mata pun cerah dah. Wallahu alam tuan-tuan. Moga-moga kita bertemu lagi. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan baca lagi berkaitan dengan nombor 2, dosa yang kedua. InsyaAllah dosa kedua, dosa orang meninggalkan solat, dosa tinggal semayang. Apa dosa tinggal semayang? Apa hukum orang tinggal semayang? Tuan-tuan pernah dengar kan? Orang pernah dengar kan? Ada ustaz-ustaz sebut tinggal semayang ni kafir kan? Sebut tak kafir ni, nampak tak keras ni, kafir. Kita akan bincang tengok betul tak betul, adakah benar orang tinggal semayang ni sampai begitu sekali dia punya dosa dia. Wallahu ta'ala a'lam tuan-tuan. Kita akan jumpa lagi pada masa yang akan datang pada bulan depan insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada saya mohon beribu kemaafan. Terima kasih kepada pengurusi masjid Tuan Haji Ali dah hari ni, lama tak jumpa. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga Allah berikan keberkatan dalam kehidupan kita, memulakan sesuatu yang baik, disudahi dengan yang baik. Wallahu a'lam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawirna bi nuri ilmik wa amna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.